Okay, so hari ini kita pergi kepada subtopik yang terakhir, 8.3. Kali ini dia melibatkan veto yang ditulis pada sata katesan. Maksudnya kita ada pasi X, pasi Y. Kalau kita tengok soalan sebelum kita ini, walaupun dia ada petak, tapi kamu tak nampak pasi X, tak nampak pasi Y. Dia tak ada koordinat punya. Kita bilang juga 4 petak, 3 petak. Tapi kita tak tahu apakah koordinat dia punya. Okay. So untuk latihan 8.3, kita akan belajar macam mana nak namakan veto-veto yang berada dalam sata katesan. Okay. So untuk veto-veto yang berada dalam sata katesan secara anya, kita akan namakan dia dengan gabungan veto I dan veto J. Okay. So veto I dan J, cikgu tak boleh bagi sesuka hati. Kalau kamu tengok dalam latihan sebelum ini, cikgu kan kejap kan bagi veto X, kejap bagi veto Y, kejap veto H, suka hati saya je. Tapi kalau kamu tengok, cikgu bagi banyak contoh ni, cikgu tak bagi I dan J ya, sebab veto I dan veto J ialah veto khas. Cikgu tak boleh bagi veto biasa dengan I dan J, nanti dia kelirukan. Okay. So, awak nampak cikgu bagi veto S, veto Y, veto A, veto B. Itu memang kena ada gambar raja, baru saya tahu. Oh, itulah rupanya veto A, inilah rupanya veto B. Tapi kalau cikgu gunakan I dan J, itu standard. Okay. Okay. Veto I, okay, cikgu tulis dalam nota saya, veto I ialah veto, dia punya magnitude 1 unit. Dan dia mesti selari dengan pasi X. Macam cikgu katakan, dalam tajuk 8.3 ini, kita akan belajar veto yang berada dalam sata katesan. Okay. Sebagai contohnya, cikgu bagi, ini veto X, ini veto Y. Lepas tu cikgu bagi, okay, satu veto. Okay. Katakan, sini 3, sini 4. Apa yang kita belajar hari ini ialah kita akan cuba namakan veto yang garis ungu ini. Okay? Tapi nak namakan veto garis ungu ini, kita akan melibatkan 2 veto. Satu dinamakan sebagai veto I. Veto I maksudnya, okay? Veto I maksudnya satu garis dia punya magnitude ialah 1 unit. Dan arah selari dengan pasi X. Ke kanan pun. Okay? Boleh? So, yang cikgu warna ungu ini, itu maksudnya 1 I. Magnitude dia 1 unit dan dia selari dengan pasi S, ataupun kita kata dia punya arah ke kanan. Okay, ada orang kejap. Bukan ada orang. Oh, ada. Okay, so itu dinamakan sebagai veto I. Kalau veto J, dia punya magnitude juga 1 unit. Tapi kali ini untuk veto J, dia selari dengan pasi Y. Maksudnya macam ini. Katakan ini, okay. Katakan ini 1, 2, 3, 4. So, veto J ialah veto yang magnitude dia 1 unit. Okay, 1 unit. Dan arah dia ke atas. 1 unit, arah dia ke atas. Okay. So dia akan nampak macam selari dengan pasi Y. Sebenarnya dia bukan setakat selari dengan pasi Y, arah dia ke atas. Okay, yang ini. Bukan selari dengan pasi X saja, arah dia ke kanan. Okay. So dalam kolom kedua itu, cikgu bagi penerangan dalam bentuk ayat. Kalau kolom ketiga ini, cikgu bagi gambar raja lah. Gambar raja. Dalam simbol matematik. So, yang kamu nampak modulus. Ingat lagi apa maksudnya modulus dalam tajuk veto? Negatif. Bukan. Modulus dalam tajuk veto ada maksud khas dia. Bukan setakat kata kalau nampak negatif kita positifkan. Dia nak magnitude sahaja. Dia nak magnitude sahaja. Faham tak maksudnya? Katakan, okay, ini veto I dan J. Kalau veto biasa, contoh, cikgu pergi kepada veto biasa. Okay, contohnya, veto ini. Contohnya veto ini. Okay,
katakan cikgu namakan dia sebagai AB. So maksud saya, bila saya tanya apakah modulus vektor AB? Okey, semasa kamu buat semalam, jawapan untuk AB ialah, sekejap, jawapan dia. Apa jawapan dia? AB. Apa jawapan? Negatif A tambah setengah B. Negatif A tambah setengah B. So bila cikgu bubuh modulus, maksud saya ialah cikgu nak tahu apakah magnitude vektor ini. Bukan maksudnya, oh cikgu positif kan, maka negatif A jadi A, positif masih positif. Bukan maksud ini ya. Boleh? Itu maksudnya nak magnitude. So kalau soalan ini dalam bentuk macam ini, dalam petak yang cikgu bagi macam ini, kamu perlu tahulah untuk satu petak ini berapa sentimeter. Satu petak ini berapa sentimeter. Contoh katakan cikgu bagi ini ialah 1 sentimeter, 1 sentimeter. Kalau saya nak tahu vektor ini berapa, kejap dia sengit sikit. Okay. Kalau saya nak tahu vektor ini berapa magnitude dia, macam mana saya buat? Siapa masih ingat? Halo. Lagi sekali terang, teacher. Okay. Masuk modulus dalam tajuk vektor maksudnya magnitude. Okay, so contohnya vektor AB ni semalam 2 hari sebelum ini bila kita buat, jawapan dia ialah negatif A tambah setengah B kan. Okay, bila cikgu bubuh modulus negatif A tambah setengah B, maksudnya cikgu tengah tanya apakah magnitude untuk vektor negatif A tambah setengah B. So soalan saya ialah macam mana nak jawab soalan ini. Gantikan nilai. Sekejap. Sangat pasti kita bukanlah negatif jadi positif. Sebab dia tidak membawa, untuk tajuk vektor dia tak membawa maksud ini ya. So apa kena buat? Kejap ada orang. Kejap ada orang masuk. Masuk ke dulu? Masuk ke dulu. Macam mana? Kalau sekarang saya nak tahu. Gantikan Nilai A dengan B. Dia tak tahu nilai A, nilai B berapa. Yang Katakan magnitude, ini nak bentuk soalan. magnitude AB tu kita boleh tahu. Macam mana? Ya, macam mana? Kira kotak. Kira kotak. Secara condong tu ke kira kotak bawah tak atas tu? Bawah atas. Okay, so bawah sini 2 petak. Atas sini 3 petak. Lepas tu? Teorem Pythagoras. Gunakan teorem Pythagoras. So A kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 lepas punca kuasa 2, kita dapatlah berapa magnitude AB. Itu bila cikgu bagi soalan vektor yang bukan dalam sata Cartesian So cikgu hanya boleh tanya soalan ini kalau cikgu bagi bentuk ini kepada kamu lah. Kalau cikgu bagi soalan macam soalan 2 ini, tak ada petak di dalam ini, cikgu tak mungkin tanya kamu apakah magnitude AB. Cikgu tak boleh tanya pun apakah magnitude AB, kecuali soalan ini beritahu kamu, okey ini ialah 1 segi 4 selari, ini 5 cm, ini 4 cm, barulah kamu boleh jawab. So magnitude AB 4. Tapi kalau tak ada apa-apa maklumat di sini, setakat satu gambar aja macam ini, lepas tu cikgu tanya apakah magnitude AB, kamu tak mampu buat. Faham soalan jenis ini ataupun soalan jenis ini 2A tambah 3A tolak setengah A, kamu boleh ringkaskan, dapat jawapan dia. Contohnya ini awak dapat 9/2A. Tapi cikgu tak mungkin tanya kamu apakah magnitude 9/2A. Kalau setakat soalan macam ini, cikgu tak mungkin tanya soalan macam ini modulus 2A tambah 3A tolak setengah A. Apa dia? Kita tak tahu sebab kita paling banyak boleh ringkaskan dia jadi 9/2A. Lepas tu kita tak boleh buat lah.
kecuali soalan ini ada maklumat tambahan, di mana mungkin dalam soalan ini cikgu beritahu modulus untuk vektor A, iaitu magnitude untuk vektor A ialah 4. Maka untuk ini berapa? Siapa boleh jawab? Halo. Siapa boleh jawab? 18. 18. Kecuali cikgu bagi maklumat ini baru kamu boleh buat. Sebab kita faham bila tulis macam ini, maksudnya dia punya magnitude ialah 9/2 kali ganda. So 9/2 kali ganda kita darab 4 lah. Okay. So kita dapatlah 18. Tapi kalau cikgu tak bagi ini, cikgu setakat tanya ini memang kita tak boleh jawab. Question mark. Tak erti jawab. Begitu juga kalau cikgu bagi gambar aja tapi tak ada ukuran. Lepas tu cikgu tanya apakah magnitude? Kita tak mampu jawab. Kita tak mampu jawab. Dan kalau dia bagi kita dalam bentuk petak dan di mana dalam soalan tu di tepi dia beritahu kita satu petak berapa sentimeter. Dia cakap 1 sentimeter, 1 sentimeter, bolehlah kita jawab. Kalau dia kata 2, kamu kena faham lah tadi sini 2 petak maksudnya jadi 4, 3 petak jadi 6. Boleh kita jawab. Tapi kalau cikgu tak bagi maklumat-maklumat ini, kita tak mampu buat lah. Boleh? Itu untuk vektor-vektor yang bukan ada dalam sata Cartesian. Okey. Kenapa pergi sini? Oh, sebab cikgu nak cakap modulus ya. Okey, balik ke sini. So tadi cikgu kata vektor I dan J ni, dia wajib, magnitude dia memang 1 unit lah. Itu sebabnya kalau gunakan simbol matematik, cikgu tulis di situ modulus I ialah 1, modulus J juga 1. Sebab modulus dalam tajuk vektor maksudnya magnitude. Sebab kita ada soalan konsep boleh uji benda ini. Okey, lepas itu vektor I ini dia boleh tulis macam dalam translasi. Okey, kalau kamu tengok vektor I ini, kan dia jalan ke kanan satu petak. Kemudian atas bawah tak ada. Kalau translasi kan kamu namakan dia 1, 0. Boleh? Kalau vektor J, kita jalan ke atas satu petak. Kiri kanan tak jalan. Kalau ikut translasi, kiri kanan tak jalan, nombor pertama kita 0 lah. Nombor kedua sebab kita bergerak ke atas, maka 1. So itu masuk simbol inilah. Boleh Okey, so cikgu balik ke sini. Bila sesuatu vektor diberi dalam sata Cartesian, kita boleh wakilkan vektor itu dalam gabungan, maksudnya kita boleh namakan vektor itu dalam gunakan simbol vektor I dan vektor J. Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey. Katakan kita ada, sorry saya ingat sikit freehand ni, X. Lepas tu kita ada Y So sini 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, cikgu nak tanya kamu. Apakah nama vektor garis merah ini? Okey. 30. 30. Sebab kamu tengok kita akan berjalan ke kanan 3 petak. 1, 2, 3. Kemudian berjalan ke atas 2. So kita akan kata vektor ini ialah 3i tambah 2j. 3 langkah ke kanan. 1 langkah 1i. 3 langkah 3i lah sebab magnitude dia jadi 3 kali ganda. Okey, dan 3i dan 2j, selain daripada kamu tulis dalam sebutan i dan j, kamu boleh tulis macam tadi kawan kamu sebut itu. 3, 2. Okey, katakan inilah koordinat A Okay, so ini O. So kita akan kata vektor OA. Okey, mana pergi? Okey, kita akan kata vektor OA ialah 3i tambah 2j. So sesuatu vektor bila cikgu wakilkan dalam sata Cartesian, tak payahlah dalam soalan itu beritahu kita sudah. Macam sebelum ini kan dia akan bagi diberi AB ialah 3S, BC ialah Y. Lepas tu tolong namakan AC.
Dia tak ada dah. Kalau veto itu ada dalam sata katesan, kita sebenarnya tengok sendiri boleh namakan dia. Okey, cikgu bagi satu contoh lagi. Katakan kali ini cikgu pakai warna lain cikgu pakai warna biru Katakan cikgu lukis satu garis dari sini. Okey, katakan ini veto B, titik B. Okey, untuk veto OB ni daripada titik asaran kepada B. 4-1. Kanan 4-1. 4. Tapi bukan 1. Kenapa? Negatif. Kita kena pupuk negatif 1 sebab kita satu langkah ke bawah. Kalau 4, kalau kamu pupuk tambah 1, itu satu langkah ke atas. So kita akan jadi tolak J. So sama ada kamu tulis 4I tolak J ataupun kamu boleh tulis dalam keadaan 4 negatif 1. Siapa ada masalah sampai sini? Perlu saya terangkan lagi? Okey Cikgu bagi lagi satu vektor baru. Cikgu pakai warna hijau Letakkan ini. Okey. Apakah nama vektor OC? Negatif 3, negatif 2. Yang mana satu I, mana satu J? I negatif 3. 1, 2. I ialah kiri kanan. I kiri kanan. 1, 2, 3. I negatif 2. 2. Negatif 2. I negatif 2. Okey, tak apa. Negatif 2I. 2 langkah ke Tolak kiri. 3J. Lepas tu 3 langkah ke bawah. Negatif 3J. So tulis dalam bentuk macam matriks pun boleh. Negatif 2, negatif 3. Boleh? Kamu sebenarnya kena jadi satu kebiasaan bila benda dalam sata katesan, tak kisahlah macam soalan ini, kamu akan tersebut negatif 3 dulu sebab dia dekat dengan negatif 3 kan? Tapi jadi satu kebiasaan, baca X baru baca Y. Jadi satu kebiasaan baca X baru baca Y untuk elakkan masalah tadi. Kita jangan baca mana satu, kita punya sebagai manusia lah, kita punya kebiasaan ialah kita akan baca benda yang dekat dengan kita. Contohnya tadi kan, kamu tak akan baca negatif 2 dulu, kamu akan baca negatif 3 dulu kalau kamu ikut kebiasaan sendiri. Tapi dalam matematik, benda bila berada dalam sata katesan, kita biasakan pasi X baru pasi Y. Kalau nak gerak kiri kanan dulu baru atas bawah. Jadi satu kebiasaan. Okey, satu lagi. Ada sesuatu cikgu nak cerita sebenarnya. Tak apa. Warna apa lagi? Okey, warna ungu. Okey, katakan titik ini. Titik D. Okey, apakah sata katesang ini? Apakah vektor ini? Sorry. OD. 1, 3. Ya ke? Negatif 1, 3. Okey, jangan lupa negatif 1I, biasanya kita tulis negatif I sajalah ya, tambah 3J. Kalau kamu tulis dalam vektor, kamu akan tulis negatif 1, 3. Okey, cuba tengok satu garis lagi. Warna ini, tak tahu warna apa. Oren. Alah, tak mau ini. Apalah ya. Keliru. Orange. Okey lah, orange lah. Okey. Namakan vektor ini. Katakan ini cikgu lupa pula. Ini E, ini F. Apakah vektor EF? 3, 2. Okey. Positif 2-2? Okey. 3I tambah 2J. Ataupun kita akan tulis dia ialah 3, 2. Kalau kamu tengok vektor orange ini, dia sama dengan vektor mana? Sama dengan vektor pink. Yang vektor pink itu yang OA punya. Okey. Sekarang
Satu lagi benda saya nak tengok, nak kamu tengok. Cuba tengok titik A. Titik A. Okey, cikgu nak tahu apakah koordinat dia. Titik A, titik Yang A, mana? koordinat dia. 3, 2. Titik B, koordinat dia. -1, 3. Cikgu baru cakap, sepatutnya baca apa dulu? B. Sini. 4, -1. Baca X dulu 4 -1. Titik C, -2, -3. -2, -3. Titik D, -1, 3. -1, 3. Kejap, ada orang masuk saya rasa. Kejap ada orang masuk. Okey, balik ke sini. Kejap. Apa dia? Apa nak cakap tadi? Siapa yang nak cakap tadi? Cikgu kata kejap tu. Dah? Okey, sorry lah kerana. Okay, tak ada apa? Okey, sebenarnya cikgu nak kamu tengok ini. Koordinat A dengan vektor OA sama ada cikgu tulis dalam IJ ataupun cikgu tulis dalam bentuk matris. Kamu nampak apa? Semuanya sama. Semua dia sama, hanya dalam kedudukan berbeza. So bila cikgu tanya koordinat, kamu kena tulis dalam kurungan, kemudian kiri kanan ada koma di antara dia. Itu bentuk koordinat. Okey, bila cikgu tanya apakah vektor OA? Okey, untuk vektor yang berada dalam sata Cartesian, dua cara kita tulis. Satu ialah kita tulis ada IJ punya. Satu kita tulis dalam bentuk matris. Matematik sudah belajar ke belum? Dah. Sudah, okey. So, Dah. vektor OA dalam sata Cartesian ada dua cara. Satu ialah kamu tulis dalam IJ, satu kamu tulis dalam bentuk matris. Okay? Ini bentuk matris peringkat dia panggil apa ya? Dua kali satu kan? Okay? 2 kali 1 punya bentuk matris. Susunan mesti macam tu, atas bawah. Ataupun kita akan kata susunan dia macam translasi. Okay? So kalau cikgu tanya apakah vektor OA, kamu tulis dalam bentuk koordinat kepada saya. Salah. Kamu mesti tulis dalam bentuk macam translasi, matris 2 kali 1. Nombor atas, nombor bawah. Okay. Kalau cikgu tanya apakah koordinat A, awak mesti tulis dalam bentuk koordinat, jangan pula tulis macam bentuk translasi. Boleh ya? So kalau kamu tengok semua ini okay, kamu tengok koordinat B. Koordinat B dengan vektor OB. Kamu akan nampak serupa je. 4 -1, 4 -1. Hanya cara kita tulis nombor itu. Kalau koordinat, bentuk koordinat. Kalau bentuk vektor, dua kaedah. Kaedah matris ataupun kaedah IJ. Kalau kamu tengok sama je. C. -2, -3. Kamu tengok vektor dia. Nombor yang sama je aku tulis pun. Vektor D. Nama dia. Okey. Satu. Cuba tengok apakah koordinat F. Mana? F, sini. Tak tahu. Tak nampak? 2 -2. Koordinat dia. 2 Dua. -2. 2 -2. Kali ini, adakah dia sama dengan nama vektor tadi? Tak. Tak sama. Kenapa? Sebab dia tak duduk kat sata O. Dia tak Okey. mula dengan kosong. Tak mula dengan titik O. Faham tak? Sebab bila yang kamu tulis 3I tanpa 2J ni bukan mula, titik awal dia bukan kosong. Okay? Tadi yang cikgu tanya ini, kamu tengok, cikgu tanya OA, OB, OC, OD. Mana pergi? Sekejap. Sorry. Tersentuh. Kalau kamu tengok tadi cikgu tanya OA, OB, OC, OD. Titik awal dia sentiasa O. Hanya vektor yang terakhir itu, cikgu tanya vektor EF.
Dia tak mula dengan O. So bila dia bukan mula dengan titik O, kamu tak boleh kata, okay, kalau koordinat F ialah 2 negatif 2, maka EF cikgu 2I tolak 2J. Tak boleh. Sebenarnya, vektor apa yang sama dengan 2I tolak 2J? Vektor apa? OA. OF. Boleh? So bila kalau cikgu tanya EF, minta maaf. EF bukan 2I tolak 2I tolak 2J. Sebab dia tidak bermula dengan kosong. Titik asaran kita. Okey, cuba tengok koordinat E. Apakah koordinat dia? Boleh. -1, -4. Okey. E ini ialah -1, -4. So, vektor apa yang sama dengan tolak I tolak 4J? OE. OE. Boleh? Okey. So, cikgu sambung lagi dari sini ya. Tadi cikgu tanya awak EF kan? Bila cikgu tanya EF, kalau cikgu bagi gambar raja, kamu boleh nampak. Cikgu jawapan dia ialah 3I tambah 2J. Okey. Kita pun boleh gunakan pengetahuan yang kita belajar sebelum ini. Okey, EF. Nanti cikgu kena padam dulu. Kejap. Okey, kejap. Sekarang cikgu nak highlight EF saja. So, yang lain tu cikgu padam dulu. Kalau tidak banyak sangat. Benda ini banyak melibatkan konsep saja dong. So, bila konsep kamu faham-faham lah. Kertas pertama sekarang banyak soalan uji konsep. Cikgu pun tak tahu apa yang akan dikeluar nanti. So, kamu cubalah tangkap seberapa banyak konsep yang kamu tahu. Exam pandai-pandailah kamu. Titik C tak pakai kan. Okay, E, F. Okay. So, tengok soalan ini Kalau sekarang soalan tanya, apakah vektor E? Kejap. Saya tak boleh bergerak langsung. Okey, sudah. Okey. Okey. Nak atas sikit Kalau sekarang soalan tanya, apakah vektor EF? Kalau saya tanya, apakah vektor EF? Kalau soalan ini, cikgu lukis dalam sata katesan macam tadi yang warna oranye tu, memang awak boleh pakai cara tadilah, baca saja. Cikgu dia 3 ke kanan tambah 2 ke atas. Okey? Tapi kita pun boleh gunakan pengetahuan yang kita belajar sebelum ini. Okey, ini macam jalan highway. E terus pergi F. Okey? Dan kita akan wujudkan jalan baru. Okey, dalam vektor dalam sata katesan, kita selalu singgah di titik asaran. Selalu singgah di sini, kita tak pergi tempat lain. Okey? Bila dalam sata katesan, kita selalu apa-apa kita nak jalan ke mana, kita jalan kepada O. Maksudnya, kita akan pergi E pergi O, lepas tu O pergi F. Cikgu boleh tapak EF. Cikgu akan kata EF sama dengan E pergi O pergi F. Nanti baru cikgu terang kenapa nak buat benda ini. Kat atas kan senang, tengok tahu saja kenapa nak belajar warna biru punya. Tapi cikgu ceritalah benda ini semua sama je. Berkandung kepada cara kamu tengok. Okey, EO. Kita tahu OE ialah negatif I tolak 4J. So kalau EO, I tambah 4J. I tambah 4J sebab dia vektor negatif. Kamu boleh tulis dalam bentuk IJ, kamu pun boleh tulis dalam bentuk matriks sesuka hati kamu. Okey, OF sama aja lah So OF ialah 2I tolak 2J. Boleh juga kamu tulis dalam bentuk matriks sesuka hati kamu.
Kalau kamu tanya saya lebih galakkan kamu tulis dalam bentuk matris. Sebab bentuk matris senang nampak cara kira dia. Okey, kita buat bentuk matris dulu. Cuba ringkaskan matris 14 tambah matris 2 negatif 2. Jawapan dia? 3-2. 3-2. Atas tambah dengan atas, bawah tambah dengan bawah. Okey, kalau ini kamu buat algebra kamu lah berapa I, berapa J. So kita ada 1I, 2I. So kita ada kita ada 3I. Okay. Sini 4J, negatif 2J. So kita ada 4 tolak 2, positif 2. So kalau kamu tengok jawapan ini sebenarnya serupa. Dan jawapan ini serupa dengan atas pun. Okay. So tak kisahlah macam mana kamu buat, jawapan dia sama saja. Boleh sampai sini? Boleh. Balik ke sini ya. Okay. So apa yang cikgu nak cakap sekarang ialah nombor 2 ini. Sebenarnya cikgu sudah terangkan dalam gambar raja tadi. So bila sekarang kalau orang bagi satu koordinat kepada kamu, contohnya tadi cikgu bagi koordinat A, B, C, D. Sebenarnya bila cikgu bagi koordinat saja, tak payah lukis gambar rajah pun kita sudah tahu kita punya salah tulis cikgu. Edit dalam kamu punya nota ini OA bukan OB. Edit kejap. OA ya, bukan OB. Nombor berapa? Nombor 8 muka surat 10, nota kamu nombor 2. Nampak baris tu? Nampak baris ni? Okay, itu OA, bukan OB ya. Ini muka surat 10 kamu. Nombor 2. Edit nota kamu kejap. Sorry. So di sini jadi macam ni, bila orang bagi kita satu koordinat, sebenarnya kita tak payah tengok gambar raja pun, kita automatik sudah boleh tulis satu vektor, iaitu vektor OA. Sebab macam tadi cikgu saya bagi contoh kan, tak kisahlah cikgu bagi kamu sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat, bila dia punya koordinat dia dengan dia punya vektor serupa nombor saja. Hanya cara kita tulis. So kalau vektor A kamu, maksud saya di sini, kalau vektor A kamu ialah 1, 4, automatik kita sudah tahu OA kita ialah berapa I, berapa J. Berapa I, berapa J? 1I tambah 4J. Kita automatik tahulah kita punya OA ialah 1I tambah 4J. Tak payah ada gambar raja pun kita tahu. Okay. Kalau nak tulis dalam bentuk matris, kita akan tulis 1, 4. Daripada tulis kiri kanan, kita akan tulis atas bawah. Tak payah gambar raja, kita tahu pun. Okay. So OA ini kita panggil dia sebagai vektor kedudukan bagi titik A. So bila dia tanya apakah vektor kedudukan, dia selalu rujuk kepada titik asaran. Itu istilah aja lah ya. Kemudian bentuk matris ini, cikgu panggil dia bentuk matris sebab dikaitkan dengan tajuk matematik. Okay? Tapi istilah sebenarnya dia ialah bentuk vektor laju. Bentuk vektor laju, itu istilah dia lah. Cikgu risau dalam exam, nanti dia kata, okay, tuliskan vektor ini dalam bentuk vektor laju. Tak tahu bentuk vektor laju ialah apa. Itu maksudnya dalam bentuk matris lah. Dua nombor, satu atas, satu bawah. Boleh ya? Okay, kita tengok contoh. Okay. Cikgu bagi 4 titik ya. P cikgu bagi 1, 3, Q negatif 2, 4, R, H, K. Okay, kemudian titik S. Kalau kamu nak label dalam, boleh kalau kamu nak. Tapi PQ saja boleh label, RS tak erti label. Sebab kita, S langsung tak ada apa-apa kita tahu. R kita nak label pun kita tak boleh tahu label sebab kita tahu H berapa, K berapa. Okay, soalan saya. Ungkapkan OP dalam bentuk XI tanpa YJ. Tengok tahu. Apa jawapan dia? I tambah 3J.
Kamu tulis sajalah I tambah 3J. So kalau dia kata dalam bentuk XI tambah YJ, kamu mesti tulis dalam bentuk IJ lah. Kamu jangan tulis saya dalam bentuk vektor lajur. Kalau tulis saya dalam vektor lajur, cikgu tak bagi markah. Dikira salah. Soalan ni one mark aja. So pastikan kamu tulis betul lah. Dia kalau dia nak IJ, IJ. Kalau soalan hanya kata nyatakan OP, maka tak kisah. Bentuk vektor lajur pun boleh, bentuk IJ pun boleh. Tulis salah satu sesuka hati awak. Tapi soalan ini cikgu wajibkan, maka kita kena ikutlah. So satu I biasanya kita hanya tulis I. I tambah 3J. Okey, soalan B. Ungkapkan QO dalam bentuk IJ juga. XI tambah YJ. 2I tolak 4J. Ya, okey. 2I tolak 4J. Ada orang tak tahu kenapa cikgu bukan tulis negatif 2I tanpa 4J. Kenapa kawan tak sebut macam ini? Kenapa ini salah? Sebab dia Q kat depan. Sebab Q dia di depan. So, bila kita, yang sama dengan koordinat punya ialah O kepada dia. Yang maksudnya negatif 2I tanpa 4J tidak dapat petikaikan, dia mesti daripada O pergi ke Q. So kalau sekarang soalan tanya QO, pandai-pandailah itu vektor negatif. So terbalikkan tanda dia. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Boleh? Okey, soalan C. Ungkapkan PQ dalam bentuk vektor lajur. So kalau kamu kedua-dua ke? Okay, nanti cikgu terangkan. So kali ini cikgu tak boleh berdasarkan koordinat P ataupun koordinat Q itu saja semata-mata salah satu titik buat keputusan. Tadi cikgu sudah beritahu kamu, sudah pagi kamu tengok contoh, kalau dia bukan mula dengan O tak boleh sebut macam tu. So apa yang kamu buat jangan terus tambah aja. Kamu kena tulis penulis macam mana nak jalan. P pergi mana, lepas tu baru sampai Q. Tapi tajuk ini cikgu tak bagi gambar aja. Kalau sebelum ni cikgu bagi gambar aja, kamu tengok dalam gambar aja dia pergi A ke, dia pergi C ke, dia pergi D. Soalan kalau cikgu bagi 8.3 punya, kebanyakan masa cikgu tidak akan bagi gambar aja kepada kamu. So macam mana saya nak tahu dia nak pergi mana? Awak pegang satu saja. Dia selalu pergi kepada O. Dia selalu pergi kepada O. Tanpa gambar aja pun saya tahu. Cikgu ulang balik. Kalau sekarang cikgu tanya soalan, cari vektor PQ. Dua teknik berbeza. Kalau sekarang, vektor-vektor ini melibatkan vektor yang berada dalam sata Cartesian. Macam mana saya tahu? Contohnya dalam soalan ini cikgu nampak dia bagi saya koordinat. Lepas tu dia minta saya vektor lajur. Cikgu tahu ini vektor yang berada dalam sata Cartesian. Kalau vektor berada dalam sata Cartesian, tak payah gambar aja, saya pun tahu. Tengah-tengah dia pergi kepada titik asaran. Tapi kalau soalan sebelum ini, soalan sebelum ini, contohnya soalan 7A, cikgu tanya awak, apakah BC? Apakah BC? Kamu tak boleh jawab kalau tak ada gambar aja. So kamu perlu panduan gambar aja. B nak pergi C. Cikgu boleh BAAC, BOOC. Boleh, itu beza ni. Kalau vektor berada dalam sata Cartesian, tak payah gambar aja, saya pun tahu. Tengah-tengah itu dia pergilah ke titik asaran O itu, tak pergi mana lah. O saja dia pergi. Tapi kalau sekarang vektor yang kita belajar sebelum ini yang bukan berada dalam sata Cartesian punya, bila tiba-tiba cikgu tanya, apakah vektor BC? Apakah vektor OD? Kita tak tahu. Kita tak tahu kecuali kita ada gambar raja untuk dirujuk. Contohnya soalan 7 ini. Saya nak tahu BC, tengok gambar raja, cikgu BC, B nak pergi C, saya pergi BOOC, saya pergi BAAC. Gambar raja yang beritahu saya BOOC. BAAC. Kalau benda yang berada dalam sata Cartesian, tak payah gambar raja pun awak tahu. Cikgu BOOQ lah. Tak ada benda tempat lain lah dia nak pergi. Boleh ya? Kenapa cikgu nak pilih PO tak pilih titik lain? Sebab PO kita sudah tahu jawapan. Apakah jawapan PO? -1, 3. -1,
Bukan 7. 3. Bukan 7 ke? 7. Mana kata nombor 7? 7 punya saya settle kemudian. Ini negatif 1 dan tadi siapa bagi jawapan ini? Negatif 1, nombor kedua saya tak dengar. 3. Positif 3. Ha. Okey. Ini Kenapa je. negatif 1? Ha? Oh, saya Kenapa negatif 1? Sebab arah dia belum ada. sebab Tadi arah. negatif 3. Jangan tukar salah satu saja, kena tukar kedua-dua. Positif 1 dan positif 3, dua-dua kita kena ubah tanda jadi negatif. Okey, cikgu nak settle tadi siapa yang bagi saya cadangan 7 tu. 7 tu datang dari mana? Saya tersilap. Tersilap, betul kalau kamu memang terfikir tu kamu cakap, nanti awak beritahu saya, cikgu betulkan konsep yang mana yang tak kena. Masalah aja, bukan apa-apa sebab. Bukan tersilap. Tu ada nampak 7. Teacher, Dia. Apa dia? kenapa bukan OP? Kenapa PO? Kenapa PO? Sebab bila cikgu tanya vektor P kepada Q, katakan inilah jalan highway dia, katakan titik O di sini, macam mana perjalanan kamu? Kamu kena PO, naik, OQ. turun kan? Ah. So terpaksa PO lah, tak boleh OP. Okay. Okey, faham Okey. Ada lagi soalan lain? Kamu tak faham, kamu terus tanya. Itu sebabnya cikgu buat online kelas macam ini. Kalau tidak, cikgu record bagi kamu aja, senang. Ada apa lagi yang kamu, kenapa tak boleh ini, kenapa tak boleh itu? Ada lagi? Tak ada. Ada. Okey, tambah OQ. OQ apa? Negatif 2, 4. Kali ini tak payah ubah sebab bila koordinat dia akan sama dengan O kepada dia punya. So jawapan Negatif 3, 1. Oh ya, sorry. Cikgu lupa. Form 5 sudah belajar matriks. Form 4 belum belajar. Budak Form 4. Okey, nak tambah benda ini senang aja. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Sorry, cikgu lupa kamu ada 2 tingkatan di sini. Okey, budak Form 4 4 sin 1, 4 sin 2 dan 4K 1 Kalau kamu nak buat operasi ni macam ini aja. Yang atas itu tambah dengan atas. Okey, yang bawah itu tambah dengan bawah. Kenapa tambah? Sebab sini tambah lah. Kalau sini tolak, tolak lah. Boleh Soalan matriks ini, yang ini kurungan kemudian ada nombor. Sebenarnya dia ada banyak jenis lah. Sorry Form 5 tunggu kejar. Cikgu lupa, mereka tak tahu. Okay, bentuk matriks itu dia kadang 2 nombor, kadang 4 nombor, dia ada banyak jenis. Tapi kita, sebab dalam tajuk ini kita belajar yang simple aja. Tambah, tolak, yang simple aja. So kamu ingat aja, atas dengan atas, bawah dengan bawah, habis cerita. Nanti dalam tajuk matematik kamu akan belajar matriks yang lagi rumit lah. Tapi dalam tajuk kita punya jenis senang. Tanpa tolak, tambah aja lah atas dengan atas, bawah dengan tak bawah. Boleh Okey kan budak Form 4? Sorry, cikgu terlupa kamu belum belajar matriks. Budak Form 4 okey ke? Ada budak Hilang terus. Budak Form 4 mana ni? Takkan tak ada? Ada, selalu ada lebih kurang 10 orang mereka. Tinggal 12 orang aja. Bukan. 25 orang. Budak Form 4 ni 1-2 lah orang ramai. Kamu okey ke? Sebab kamu tak belajar matriks lagi. Budak Form 4. Diana okey ke Diana? Tak boleh cakap? Tak boleh cakap, tulis. Okey ke? Okey. Okey, boleh Sorry cikgu lupa. Lupa kami ada 2 tingkatan di sini. Okey. So, kita pergi kepada D pula. Ungkapkan QP dalam bentuk. Okey, sorry soalan C tadi So, bila kamu dapat jawapan negatif 3, 1, kali ini kita jangan tulis IJ lah sebab soalan memang minta bentuk laju. Kalau soalan minta apa dalam bentuk SI tambah YJ, baru kamu tulis ini. Negatif 3I tambah 1 tambah J lah. Tapi soalan kali ini memang dia nak bentuk vektor laju, maka tinggalkan jawapan dalam bentuk matriks sahaja. Okey, D, QP.
So kita 3 nak negatif 1. apa dia? 3 negatif 1. Okey, betul. Okey, tahu tak kenapa kawan kamu cepat dapat jawapan? Dia tambah QO Bukan tanda. Okey. Satu cara memang kita buat QO tanpa OP. Tapi kamu perasan tak sebab cikgu tak nampak siapa Jadi kawan ni dia cepat saja. Dia cakap 3 negatif 1. Kalau dia buat kerja ini takkanlah dia begitu cepat. Tahu kenapa? Tukar tanda. Atas cikgu bagi PQ, bawah cikgu tanya QP. Dia nampak cikgu bagi arah negatif aja. So itu sebabnya dia ambil jawapan, dia tukar tanda lah. Okey, untuk kawan yang tak nampak, yang dia kata cikgu buat QO tanpa OP, tak ada masalah, buat saja. Jawapan sebetul juga. Okey, QO. Apakah QO kamu? 2 negatif 4. Itu vektor negatif, terpaksa kita ubah tanda. OP. Satu 3. 1, 3. So atas dengan atas, bawah dengan bawah. Atas 3, bawah negatif 1. Dapat juga jawapan yang sama. Negatif 1. So siapa kalau nampak shortcut, terus sajalah, tak ada masalah. Siapa tak nampak shortcut, pergi buat semula pun tak ada masalah. Rugi dari segi masa kamu saja. Boleh ya? Okey, di sini cikgu hanya ajar kamu teknik tambah. Dalam buku teks ataupun buku rujukan, kadang-kadang dia ajar lagi satu teknik tolak. Cikgu tidak akan ajar awak teknik tolak sebab ikut pengalaman saya, kalau cikgu ajar tolak, lepas tu tambah pun tak jadi. So, biasanya bila melibatkan vektor, cikgu hanya akan gunakan hukum tambah. Cikgu tidak gunakan hukum tolak. So, kalau sesiapa belajar dalam tuition, cikgu ajar awak teknik tolak itu, cikgu tak ada masalah. Exam awak nak buat, buatlah. Cikgu tak tolak markah pun. Cikgu tak tolak markah pun. Tahannya cikgu ajar teknik tambah. So, kalau waktu-waktu awak bincang dengan kawan yang tahu dua-dua teknik ini, tolong ajar kawan dengan cara tambah. Cara tolak tahu sendiri cukup. Jangan kelirukan kawan kamu dengan tolak. Sebab ikut pengalaman saya, kalau tanpa tolak dua-dua aja, nanti tolak tak jadi, tambah pun tak jadi. Dua-dua tak jadi. Dia lost kedua-dua. Sebab dia sikit saja bezanya. So, cikgu hanya ajar teknik tambah. Cikgu tidak further di teknik tolak. Sebenarnya tak kisah. Teknik tambah, teknik tolak, jawapan sama je. Jawapan sama aja. Hanya cikgu tak nak ajar kedua-dua sebab dia senang mengelirukan orang. Boleh ya? Kenapa RS cikgu tak pakai langsung? Okey. Sambung lagi. So, itu lebih kepada konsep. Yang ini ada pula soalan operasi yang berkaitan dengan vektor dalam IJ punya lah. So, sebenarnya tak ada apa dah. Kamu jawab soalan ini macam kamu jawab matematik biasa sahaja. Walaupun ini tajuk vektor I dan J. So, untuk form 5 tak ada masalah. So, form 5 jangan jawab dulu. Form 4 Okay, sebab awak belum belajar matris. So, kalau jenis ini, kamu faham tadi cikgu saya katakan, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Bawah dengan bawah. Tapi kalau untuk soalan ini, kamu nampak ada lagi satu 4 di sini. 4 di sini. So, macam nak buat 4 ini ya? Yang nak 4 darab 2 dengan negatif. Dua-dua nombor ini kena darab dengan 4 nanti So, maksudnya bila cikgu tanya apa jawapan ini, so kita ada 2 tolak 2, 4 itu untuk atas, 4 itu juga untuk bawah. Boleh? Budak, form 4 ada masalah? Sebab form 5 mereka belajar dalam matematik sudah. Form 4 okey ke? Form 4 yang jawab. Seorang pun cukup lah, wakil seorang. Okey, teacher. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kalau ada nombor di luar, untuk kedua-dua. Jangan pilih kasih. Cikgu, saya suka positif 4 darab 2. Negatif 1 tak payahlah cikgu, saya tak suka dia. Tak boleh. Atas pun kena darab, bawah pun kena darab. Sebab 4 kurungan. So, semua di dalam kurungan itu ada kaitan dengan 4. So, semua kena darab 4 lah Okay, so jawapan? Okay, semua boleh jawab lah. Okay, apa jawapan untuk pertama? Tekan kalkulator pun tak apa cikgu nak jawapan aja. Negatif 6. Okay, negatif 6. Bawah?
9. Okay. So jawapan kita kurungan negatif 6, 9. Ingat ya, cara tulis vektor laju ini memang macam ini. Satu di atas, satu di bawah. Jangan panjang tangan kamu ni pergi tambah satu per di tengah-tengah itu. Siapa tambah per salah. Sebab kalau kamu tambah per, maksudnya dalam kurungan ini ada satu nombor aja. Nombor itu ialah satu nombor pecahan. Negatif 6 per 9. So memang antara dua nombor itu tidak ada garis. Memang tulis saja satu di atas, satu di bawah. Jangan tambah garis sendiri ya, nanti benda itu jadi salah. Okey, B. Cikgu bagi hash macam ini, K macam ini. Cari nilai hash tolak K. Boleh buat ke? Macam mana buat? H tolak J. Sorry, salah tulisan lagi. Hash tolak K, edit lagi. Sorry. Banyak silap ni. Sebab ini nota baru. Hash tolak K. Sorry. Mana ada J di sini ya? Hash tolak K. Tapi kalau cikgu tanya hash tolak J pun boleh dah. Nanti kita tengok. Hash tolak K dulu. Sebenarnya cikgu nak tanya hash tolak K lah. Kalau hash tolak K, hash 2, 3 tolak negatif 1, 4. Jawapan? 3 negatif 1. 3 negatif 1. 3 negatif 1. Okay. Walaupun cikgu sebenarnya salah type. Tapi jika saya tanya kamu, vektor H tolak J, macam mana buat? 2, 3 tolak? XY. Bukan. Vektor J dia 01. vektor khas. Ya, okey. 01. Kalau kamu ingat dalam nota saya awal-awal tu, vektor J maksudnya magnitude dia 1 unit langkah ke atas. So kalau tulis dalam vektor laju memang kita tulis 01. Dalam nota saya, kejap mana dia? Ini, nampak? Ya, walaupun cikgu sebenarnya bukan nak uji ni lah, salah type. Tapi mana tahu dalam exam tiba-tiba keluar soalan ini. Mungkin soalan saya tak ada ini. Cikgu bagi, jika hash ialah 2, 3, cari nilai hash tolak J. Tiba-tiba awak terkejut, cikgu mana nak tolak hash tolak J? J tak ada. Kamu jangan lupa I dan J ialah vektor khas. So tak payah orang cakap J itu berapa, awak tahu J itu ialah 01. So jawapan? 2. Okey. Walaupun ini bukan soalan saya lah, salah type sebenarnya. Kamu ubah dia kepada K lah ya. Okey, soalan C. Baik. 2 darab Kejap. Dia lari saja. Memang tak ada kaitan. Okey, soalan C. Cikgu bagi M ialah I tolak 3J, N ialah 2I tolak 7J. Cikgu tanya apakah 2M tanpa N? 2 darab 1 negatif 3 tambah 2 negatif 7. Boleh? Kamu nak tulis bentuk vektor laju pun boleh lah. Kalau siapa nak tulis macam ini, boleh juga. Tak ada masalah. Siapa nak tulis dalam bentuk sebutan IJ pun boleh. Tak ada masalah. Tapi macam cikgu katalah, kalau kamu tulis dalam bentuk IJ, algebra kamu kena pandai. Sebab dia ada banyak IJ ganggu awak kan. Kalau kamu tulis dalam bentuk vektor laju ini senang. Semua nombor. Kalkulator pun boleh tolong. Okey, cikgu nak jawapan terakhir. 4 negatif 13. 4 negatif 13. Ada orang tidak tahu mana-mana satu nombor datang dari mana? Kenapa 4? Kenapa negatif 13? Ya. Okey. Soalan D. Cikgu move kejap. Jadi E berarti ya, D ya. Saya cikgu enter dia lari. Okey, betul? D. Okey, diberi bahawa P13 R-K. Jika PR 2I tanpa 3J, cari nilai bagi hash dan K. Okey, siapa ada idea buat? 1, 3 tambah HK tambah HK ini apa sebenarnya? 1, sama 3 dengan yang 2 tambah 2, 3.
HK ialah OA. OP tanpa OA ialah apa? Apa ni? Sekejap. Siapa seorang-seorang cikgu ikut orang tadi yang cakap 13 tambah HK ni jawapan. Nanti kalau awak ada idea lain tu awak kemukakan sebab kalau dua orang jawab lain. Okay, siapa yang bagi saya 13 tambah HK? Itu maksudnya OP tambah OA kan? Sorry, sama dengan? Sama dengan 2, 3. Ya ke? 1, 3 kalau cikgu tulis macam ini ialah OP. HK maksudnya OA. Adakah OP tanpa OA sama dengan PR? PO. OP tanpa OA tak boleh tambah lah. Macam mana tambah? PO. Adakah ini P? Kenapa? Kejap. Ada O. Bila awak ada koordinat, awak hanya boleh tulis ini kalau dia mula dengan O. Ingat tak? Tadi yang cikgu bagi contoh ini. Contoh ini, mana dia? Yang cikgu padam banyak-banyak itu. Ingat tak? Tadi cikgu ada A, ada B, ada C, ada D di sekeliling itu. Dia, kalau kamu tahu koordinat dia 1, 3, kamu hanya boleh tulis dalam bentuk vektor laju 1, 3 kalau vektor itu ialah OP. Mula dengan O. Ingat tak? Tadi cikgu cerita benda ini. Cikgu cerita kenapa 3I tambah 2J tak sama dengan koordinat ini. Kawan-kawan sebut sebab dia bukan mula dengan kosong. Yang mula dengan kosong terus cakap. Ingat cerita itu so balik sini. So 1, 3 ini ialah OP. HK ini ialah OA. OP tanpa OA ialah apa? Katakan ini P, ini A, ini OP, ini OA. Boleh tambah ke? Tak boleh. Tak boleh kan? Okay, so boleh cikgu sudah terangkan kepada kamu kenapa idea ini salah. Okay, cikgu nak idea kedua. Kejap bagi saya padan tinggal ruang. Okay, cikgu nak idea kedua. Orang yang sama pun tak kisah, tapi idea selain daripada idea ini. Idea ini salah. Apa dia? Memang OP ke teacher? Kalau PO lepas tu OR? Awak nak PO lah. PO. Okay, awak nak PO. Okay, PO maksudnya ialah -1, -3 Okay. Lepas tu? OR tu negatif. Okay, awak nak OR pula. OR ialah? HK. HK. Tak ada negatif kan sebab dia mula dengan O. Maksud apa nak buat kepada dua vektor ini? Sama dengan 2, 3. Siapa sama dengan 2, 3? Tambah 2 vektor tu, lepas tu sama dengan tambah 2, 2 vektor ni sama dengan 2, 3. Betul ke saya tambah 2 ini saya dapat PR? PO, OR, PR. Betul tak? Betul? Betul, maksudnya idea ini betul. Boleh? Jadi salah sebab idea ini tak sama dengan PR. Ya? Okey, lepas itu? Selesai kan? Okey, selesaikan macam mana? -1 tambah H sama dengan 2, -3 tambah K sama dengan 3. Okey, nak selesai ni perlu persamaan serentak tak? Tak. Tak payah sebab kalau kamu tengok persamaan pertama hanya ada H, persamaan kedua hanya ada K. Maksudnya sendiri-sendiri picking lah ya. Okey, so H sama dengan 3. 3. K sama dengan 6. 6. Tak payah. 6. Okey, tak payah buat persamaan serentak lah sebab tak ada kaitan dua persamaan ini. Kecuali persamaan satu ada HK, persamaan dua pun ada HK, baru kita buat persamaan serentak ya. Okey, F. Okey. Idea. Katakan cikgu, okey, soalan ini tanya apakah koordinat titik S? Maksudnya jawapan saya nanti dalam bentuk koordinat kan? Bentuk koordinat ada berapa nombor? 2. Tulis atas bawah ke kiri kanan? Kiri kanan. Kiri kanan. Sekarang saya tak tahu berapa dia. Dia tanya saya. Okey, kita wakilkan dengan huruf. Huruf apa kamu nak letak? XY. XY. SY. Sesuka hati kamu lah cikgu ikut kamu. SY.
Okay, so macam nak jawab soalan ni? Saya nak tahu apakah nilai X dan Y. SO tambah OQ. SO tambah OQ. Dia sama dengan SQ tu. Yang SQ. 5I tolak J. Betul. Okay, idea ini betul. Okay, sambung. Lepas tu XO tu XY. Ya ke? Negatif X, negatif Y. Jangan Kenapa negatif? lupa. Sebab dia tak mula dengan kosong. X saja, XY. Hati-hati dengan arah dia. Dia vektor negatif dengan OS kan? Okay, hati-hati ya. OQ. Satu negatif 4. Ini tak payah ubah sebab dia memang mula dengan kosong. 5 negatif 1. 5 negatif 1. Boleh? Okay, selesaikan. Negatif X tambah 1 sama dengan 5. Negatif Y tambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Tambah negatif 4 sama dengan negatif 1. So, perlu kesamaan serentak? Tak. Tak perlu sendiri-sendiri ya. Okay, cikgu nak jawapan saja. Tak kisah kamu pakai kalkulator pun boleh, kamu manual buat pun boleh, saya nak jawapan dia. Negatif 4. X sama dengan negatif 6. 5 tolak 1 kan? Betul. No? Negatif 4. Negatif 4 ya. Kalau siapa tidak tahu macam mana tatan yang negatif 4, pakai kalkulator Cikgu sudah kata kalau kamu dapat satu pesan macam ini, kalau kita ada masalah algebra, pakai kalkulator saja ya. Okey, ini negatif Y tambah negatif 4. Ada satu negatif. Okey, jawapan? 4. Bukan 4. Negatif 3. Negatif 3. 5. Ya. Menangislah ayah ini. Okey, pakai kalkulator dulu. Cikgu terang secara manual nanti. Pakai kalkulator dulu. Betul kan negatif 4 dengan negatif 3 ni? Ayuh, menangis saya. Negatif 5 kan jawapan dia? Negatif 5 negatif 3. Yalah. Y sama 5 lah. Jangan gaduh. Kalkulator calculate dulu. Dapat 5 je. Terang manual, tak apa. Nanti cikgu terang manual. Kamu kalkulator dulu. Kalkulator, jangan manual buat. Kalkulator dulu. Intan kata 5 tadi. 5. Positif 5. Cikgu ni, cikgu tulis semula. Tolak Y tambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Takut negatif tu tak nampak tu. Tak nampak itu. Okey, tak apa. Okey, semula. Negatif 3. Negatif 3. Okey, kalau manual buat Ayuhai. Kalau manual buat untuk ini, so nak pindah negatif S kan nak pindah 1? 1. Okey, kalau pindah 1 tanpa tolak? Tolak. Tolak. Tolak 1. So kita dapat 4. So S sama dengan negatif 4. Inilah tatannya. Negatif 4. Okey, sebelah sini negatif Y tanpa tolak? Tolak. Tolak. Okey. Lepas tu? Pindah negatif 4. Okey, jadi? Negatif 3. Negatif. Tolak 4 pindah jadi? Positif 5. Positif 4. Tambah 4. Tambah 4. So negatif 1 tambah 4? Negatif 3. 3. Siapa negatif 3. Nanti suruh adik duduk tepi. Oh, teacher. Okey, so Y sama dengan negatif 3. jangan kecil hati. Hati-hati So kalau siapa ada masalah, sebab sini cikgu faham dia banyak negatif di situ. Kadang-kadang susah kita nak buat algebra dia. Kamu biasakanlah semak dengan kalkulator ataupun terus pakai kalkulator kira. Sebab tengah-tengah ni tak ada markah pun. Maka terus kepada jawapan pun. Okay, soalan ini markah kepada ini dan jawapan aja. Tengah-tengah ini pun tak ada markah. So jangan hilang markah hanya sebab tanpa tolak aja. Kalau kalkulator boleh tolong, minta tolong dia je lah. Dialah satu-satu kawan yang teman kita masuk Dewan Peperiksaan. Cikgu pun tak boleh ikut kamu.
Boleh ya? So, cikgu sudah lebih masa sikit. So, kita sampai sini dulu. Kita sambung lagi besok. So, latihan untuk hari ini, latihan 8.1, soalan 1, soalan 2A. Soalan ini pengiraan dia tak banyak. Kalau kamu sudah print out, kamu nak terus buat pada kertas pun tak apa. Sebab sepanjang PKP ni kalau kamu buat pada kertas tak apa, cikgu tak kisah pun. Sebenarnya cikgu tak semak. Terus terang lah. Buka sekolah pun cikgu tak akan kutip daripada kamu. Tak mampu nak semak. Okay. So 3A. Cikgu main tulis lah. Teacher, muka surat berapa? Okay, cikgu tulis. Muka surat 12, latihan 8.3, soalan 1 buat habis, soalan 2A, 3A, okay. 2B, 3B kamu jangan buat, memang cikgu belum ajar, tak sempat. 4A, 6A. Okay, jawab ini dulu Yang bahagian PBB tu nanti ya, memang cikgu tak sempat lagi. 4A. Okay, teacher. Okay, boleh ya? So hari ini sampai sini, besok kita masih ada kelas. Sebab sekarang form 4, form 5 bersama, besok pukul 2 okey ke? Kamu sudah kena pergi masjid ke? Budak lelaki kena pergi masjid ke? Tak payah lagi ya? Perlu cikgu lewatkan ke? Budak lelaki? Cikgu stop record dulu. Laki tak ada, teacher. Dah duduk.